Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 tabiat orang yang berjaya dari Stephen Covey. Tabiat pertama, menjadi proaktif, bertanggungjawab terhadap tingkah laku, hasil maupun pertumbuhan. Tabiat yang pertama, bersikap proaktif, adalah mengenai tanggungjawab untuk hidup anda. Anda tidak boleh terus menyalahkan semua perkara pada ibu bapa, datuk, nenek, hujan, kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Orang yang proaktif menyedari bahawa mereka mampu bertindak balas. Mereka tidak menyalahkan genetik, keadaan maupun situasi. Mereka tahu mereka memilih tingkah laku mereka. Orang yang reaktif sebaliknya sering dipengaruhi oleh persekitaran fizikal mereka. Mereka mendapatkan sumber luaran untuk dipersalahkan kerana tingkah laku mereka. Sekiranya cuaca baik, mereka berasa baik. Sekiranya tidak, ini mempengaruhi sikap dan prestasi mereka dan mereka menyalahkan cuaca. Semua kekuatan luaran ini bertindak sebagai rancangan yang kita balas. Di antara rancangan yang tidak balas, ianya adalah kekuatan terbesar anda punyai, iaitu kebebasan untuk memilih bertindak balas. Yang penting adalah apa yang anda katakan. Bahasa adalah petunjuk yang baik tentang bagaimana anda memilih diri anda. Orang yang proaktif menggunakan bahasa yang proaktif. Saya boleh, saya akan, saya lebih suka dan lain-lain. Orang yang reaktif menggunakan bahasa reaktif. Saya tak boleh lah. Saya harus, kalau saya... Orang yang reaktif percaya bahawa mereka tidak bertanggungjawab terhadap apa yang mereka katakan dan lakukan. Mereka tidak mempunyai pilihan. Orang yang proaktif memfokuskan usaha mereka pada lingkaran pengaruh mereka dan sentiasa membesarkan lingkaran pengaruh mereka. Mereka mengusahakan perkara yang boleh mereka lakukan. Contohnya kesihatan, anak-anak atau masalah-masalah di tempat kerja. Orang-orang yang reaktif menumpukan usaha mereka dalam lingkaran keprihatinan, di mana perkara yang mereka tidak punya kuasa atau pengaruh untuk mengubahnya. Hutang negara, cerita berdekat-dekat tapi tak boleh buat apa pun. Politik negara, keganasan, cerita di lubunan berdekat-dekat, tapi apa yang kita boleh mampukan. Atau cuaca, apa yang kita boleh buat dengan cuaca. Mendapatkan kesedaran mengenai bidang-bidang yang sepatutnya kita habiskan tenaga adalah langkah besar untuk menjadi proaktif. Tabiat nombor 2, mula dengan matlamat. Fokus masa dan tenaga pada perkara yang dapat dikawal. Semasa anda kecil, apa yang anda mahukan bila dewasa? Soalan itu mungkin kelihatan sedikit sopan, tetapi fikirkanlah sebentar. Adakah anda sekarang siapa yang anda mahukan waktu kecil dahulu? Apa yang anda impikan? Akan melakukan apa yang selalu anda mahu lakukan? Jujurlah. Kadang-kadang orang mendapati diri mereka mencapai kemenangan yang kosong, kejayaan yang datang dengan mengorbankan perkara-perkara yang jauh lebih berharga bagi mereka. Sekiranya tangga anda tidak bersandar di dinding, setiap langkah yang anda ambil akan membawa anda ke tempat yang salah dengan lebih cepat. Tabiat yang kedua ini juga didasarkan pada khayalan. Kemampuan untuk membayangkan dalam fikiran anda apa yang tidak dapat anda lihat pada masa ini dengan mata anda. Ia berdasarkan prinsip bahawa semua perkara diciptakan 2 kali. Terdapat ciptaan mental yang pertama dan ciptaan fizikal yang kedua setelah ianya tercapai. Penciptaan fizikal mengikuti mental. Sama seperti bangunan yang mengikuti reka bentuk di dalam lakaran. Sekiranya anda tak berusaha secara sedar untuk menggambarkan siapa anda dan apa yang anda mahukan dalam hidup, maka anda memberi kuasa kepada orang lain dan situasi untuk membentuk anda dan kehidupan. Ini mengenai menghubungkan kembali dengan keunikan anda sendiri dan kemudian menentukan garis panduan pribadi, moral dan etika di mana anda dapat dengan senang hati menyatakan dan memenuhi kehendak diri anda. Salah satu cara terbaik untuk memasukkan tabiat kedua ke dalam hidup anda adalah dengan membuat penyataan misi pribadi. Ia menumpukan pada apa yang anda mahu dan lakukan. Ini adalah rancangan anda untuk berjaya.
Ini menegaskan semula diri anda, meletakkan objektif anda dalam keadaan yang amat jelas dan memindahkan idea anda ke dunia realiti. Penyataan misi anda menjadikan anda pemimpin kehidupan anda sendiri. Anda mencipta nasib anda sendiri. Anda menjamin masa depan yang anda bayangkan. Kita pernah belajar sebelum ini, Law of Attraction. Apa yang anda bayangkan, lagi jelas bayangan tersebut, lagi tinggi potensi untuk anda memperolehinya. Tabiat yang ketiga, utamakan perkara yang penting. Laksanakan mengikut keutamaan yang paling penting dahulu. Untuk menjalani kehidupan yang lebih seimbang, anda harus menyedari bahawa tidak perlu melakukan semua tugasan yang ada secepat mungkin. Tak perlu melampaui batas diri. Yang diperlukan adalah menyedari bahawa tidak ada apa-apa pun untuk mengatakan tidak apabila perlu dan kemudian fokus pada keutamaan yang tertinggi anda. Tabiat yang pertama berkata anda yang bertanggungjawab, anda adalah pencipta. Bersikap proaktif adalah mengenai pilihan. Tabiat yang kedua adalah ciptaan pertama atau mental, bermula dengan akhir dalam minda adalah mengenai penglihatan. Tabiat yang ketiga ini adalah ciptaan kedua, penciptaan fizikal. Tabiat ini adalah di mana tabiat 1 dan 2 berkumpul dan ia berlaku dari hari ke hari, dari semasa ke semasa, dan ia menangani banyak persoalan yang dikemukakan dalam bidang pengurusan masa. Tapi bukan itu sahaja. Tabiat ketiga adalah mengenai pengurusan kehidupan, juga tujuan, nilai, peranan dan keutamaan anda. Apa itu perkara utama? Perkara pertama adalah perkara yang paling berharga untuk anda. Sekiranya anda mengutamakan perkara pertama, anda mengatur dan mengurus masa dan jadual mengikut keutamaan peribadi yang anda tetapkan dalam tabiat yang kedua. Tabiat yang keempat, fikir menang-menang. Bekerja dengan berkesan dengan orang lain untuk mencapai hasil yang optimum. Fikirkan menang-menang, bukan tentang menjadi baik. Ini adalah kod berdasarkan watak untuk berinteraksi dan berkolaborasi sesama manusia. Sebilangan besar daripada kita belajar menghargai nilai diri pada perbandingan dan persaingan. Kita berfikir untuk berjaya dari kegagalan orang lain, iaitu jika saya menang, anda akan kalah, atau jika anda menang, saya kalah. Hidup menjadi permainan. Hanya ada sebilangan besar pai untuk dikelilingi, dan jika anda mendapat sebiji besar, ada yang kurang untuk saya. Itu tidak adil dan saya akan memastikan anda tidak mendapat lagi. Kita semua bermain permainan, tetapi betapa seronoknya sebenarnya menang-menang melihat kehidupan sebagai arena kerjasama, bukan persaingan. Menang-menang adalah kerangka fikiran dan hati yang sentiasa mencari faedah bersama dalam semua interaksi manusia. Menang-menang bermaksud perjanjian atau penyelesaian yang saling menguntungkan dan memuaskan kedua-dua pihak. Semua dapat makan pai bersama dan rasanya lebih sedap. Dan seseorang atau organisasi yang mendekati konflik dengan sikap menang-menang mempunyai 3 ciri watak yang penting. Pertama, integriti, berpegang pada perasaan, nilai dan komitmen yang sebenar. Kedua, kematangan mengatakan idea dan perasaan anda dengan keberanian dan pertimbangan untuk idea dan perasaan orang lain. Yang ketiga, kelimpahan mentality, mempercayai ada banyak perkara untuk semua orang. So untuk menang-menang, anda bukan saja harus bersikap empati, tetapi anda juga harus yakin. Anda bukan saja harus bertimbang rasa dan peka, anda juga harus berani untuk melakukannya. Bagi mencapai keseimbangan antara keberanian dan pertimbangan adalah hakikat kematangan sebenar dan asas untuk menang-menang. Tabiat yang kelima, faham dahulu sebelum difahami. Berkomunikasi secara berkesan di semua peringkat organisasi. Komunikasi adalah kemahiran terpenting dalam hidup. Anda menghabiskan bertahun-tahun belajar membaca dan menulis.
dan bertahun-tahun belajar bagaimana bercakap. Tetapi bagaimana dengan mendengar? Latihan apa yang anda miliki yang membolehkan anda mendengar sehingga anda belajar memahami manusia lain? Mungkin tidak ada, bukan? Sekiranya anda seperti kebanyakan orang, anda mungkin pertama kali difahami. Anda ingin menyampaikan maksud anda, dan dengan berbuat sedemikian, anda mungkin mengabaikan orang lain sepenuhnya, berpura-pura bahawa anda sedang mendengar, hanya memilih mendengar bahagian-bahagian perbualan tertentu, atau menumpukan perhatian hanya pada kata-kata yang diucapkan, tetapi kehilangan makna sepenuhnya. Jadi mengapa ini berlaku? Kerana kebanyakan orang mendengar dengan niat untuk membalas, bukan untuk memahami. Anda mendengarkan diri anda semasa anda mempersiapkan dalam fikiran anda apa yang akan anda katakan, soalan yang akan anda ajukan, dan sebagainya. Anda menapis semua yang anda dengar melalui pengalaman-pengalaman hidup anda, kerangka-kerangka rujukan anda, dan akibatnya anda membuat keputusan sebelum waktunya apa yang dimaksudkan oleh orang lain sebelum dia selesai berkomunikasi. Adakah sering kita berbuat sedemikian? Maka perbetulkanlah cara kita mendengar dengan sebaik-baiknya. Dengar dengan telinga, dengan mata, dengan hati, dengan akal fikiran yang waras dan fokus 100%. Jika kita mampu berbuat sedemikian, banyak masalah dalam dunia ini mampu kita perbaiki. Masalah dengan klien, masalah dengan bos, masalah dengan suami atau isteri, dengan anak-anak, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tabiat yang keenam, bersinergi. Berinovasi dan menyelesaikan masalah dengan mereka yang mempunyai sudut pandangan yang berbeza. Secara sederhana, sinergi bermaksud dua kepala lebih baik daripada satu. Bersinergi adalah kebiasaan kerjasama yang kreatif. Ini adalah kerja berpasukan, berfikiran terbuka dan pengembaraan untuk mencari jalan keluar yang baru untuk masalah yang lama. Tetapi ia tidak berlaku dengan sendirinya. Ini adalah proses, dan melalui proses itu orang membawa semua pengalaman dan kepakaran peribadi mereka ke meja. Bersama-sama mereka dapat menghasilkan hasil yang jauh lebih baik yang mereka dapat secara individu. Sinergi membolehkan kita menemui bersama-sama perkara yang jarang kita temui berseorangan. Ini adalah idea bahawa hasil lebih besar daripada jumlah bahagiannya. 1 tambah 1 sama dengan 3 atau 6 atau 60 anda sebutkan. Apabila orang mula berinteraksi bersama dengan selesa dan mereka saling bersikap terbuka, mereka mula mendapat pandangan yang baru. Keupayaan mencipta pendekatan baru meningkat secara sendirinya kerana perbezaan yang ada dalam kumpulan tersebut. Menilai perbezaan inilah yang mendorong sinergi. Adakah anda benar-benar menghargai perbezaan mental, emosi dan psikologi di kalangan ahli kumpulan anda? Atau adakah anda berharap semua orang bersetuju dengan anda supaya anda semua tiada konflik? Sebilangan besar orang menganggap keseragaman untuk kesatuan, kesamaan untuk kesatuan. Satu perkataan, membosankan. Perbezaan harus dilihat sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Mereka menambahkan semangat untuk hidup. Tabiat nombor 7, menajamkan gergaji. Sharpen the sword. Carilah peningkatan dan pembaruan berterusan secara profesional dan peribadi. Tajamkan gergaji bermaksud memelihara dan meningkatkan aset terbesar yang anda miliki. Ini bermaksud mempunyai program yang seimbang untuk perbaharuan diri dalam 4 bidang kehidupan anda: fizikal, sosial atau emosi, mental dan rohani. Berikut adalah beberapa contoh. Fizikal, makanan yang berkhasiat, bersenam, berehat yang berkualiti. Sosial atau emosi, menjalin hubungan sosial dan bermakna dengan orang lain. Mental, belajar, membaca, menulis dan mengajar orang lain. Rohani, menikmati keindahan alam, mengembangkan diri rohani melalui meditasi, muzik, seni, beribadah, melakukan kerja amal. Semasa anda memperbaharui diri dalam 4 bidang ini, anda membuat pertumbuhan
dan perubahan dalam hidup anda. Menajamkan gergaji membuat anda segar agar anda dapat terus mengamalkan 6 tabiat yang lain. Anda meningkatkan keupayaan anda untuk menghasilkan dan menangani cabaran di sekeliling anda. Tanpa pembaharuan ini, tubuh menjadi lemah, minda menjadi layu, emosi statik, semangat tidak peka, dan meningkatkan sikap mementingkan diri sendiri. Bukan sesuatu yang cantik, kan? Anda boleh memanjakan diri secara mental dan rohani, atau anda boleh menjalani kehidupan yang tidak menyedari kesejahteraan anda. Anda boleh merasai tenaga yang benar-benar bertenaga, atau anda boleh menunda dan kehilangan manfaat kesihatan dan senaman yang baik. Anda dapat menghidupkan semula diri anda dan menghadapi hari baru dalam kedamaian dan keharmonian. Atau anda boleh bangun di pagi hari yang penuh dengan rasa tak selesa. Ingatlah bahawa setiap hari memberikan peluang baru untuk pembaharuan, peluang baru untuk mengisi semula diri anda. Yang diperlukan hanyalah keinginan, pengetahuan dan kemahiran. Salam Nusantara.